Assalamualaikum. Welcome to Podcasting ke? Selamat kembali dalam episod yang ke-114. Oh, Saya yakin dah makin banyak. Betul ya. Tak. Sejak bila aku 30 lebih kot. 30 lebih 30 lebih lah. Oh okey, banyak lah. Lagi 20 tu cukup setahun lah. Kalau orang yang nak kahwin. Oh, Kalau seminggu sekali dia dengar, cukup setahun lah. kita start tahun lepas, 2 tahun lepas. Tahun lepas time orang intern lagi. Time E kan orang face kan kita awal intern. lah, awal tahun lepas. Tapi kita ada skip lah. Kita ada skip banyak. Biasa kan Melayu. MCO pun kita skip banyak. MCO sebab susah. Susah. Sebab kau tim lain, aku tim lain. Betul. So, susah. Tuan tak geng dulu waktu MCO. Satu lagi kau tengah berdayung. Masih Faham Masih lagi ya. hasil dia sekarang. Okay, dan pada minggu ini kita ada bawakan satu mangsa Lah, jalan raya. topik lain lah bro. Tak lah. Yelah Okay. okay. Orang tertanya-tanya kenapa kau bertopi macam ni. Oh aku nak cek beritahu Topi dia were raised by wolves. Kalau kau tak beritahu pun dah tahu buka IG. Topi dia topi ni benda ni aku pakai sebab aku tak basuh rambut. Sebenarnya Sebenarnya sebab- bukannya pasal apa benda kepala aku berlubang Okay. ke apa, pasal aku tak boleh basuh rambut. Orang yang kat office mungkin tak tahu yang macam mana kau jatuh. Sebab kita orang pun masa buat caption tu, okay bukan saya lah, orang lain lah. Wah okey. Dah keluar Dah net. tentu bodoh-bodoh keluar kau tengah type. Lepas tu bukan saya. Okay, macam mana aku perjalanan jatuh, dia? Babi tak nak cerita pasal ni. Sebab tu cerita. Tak cerita lah sebab nak tahu. Susah Okay. weh dapat ni. Okay. Dapat apa first Aku- first hand punya ni. Aku berbasikal suka-suka santai lah pagi Senin tu sebelum pergi kerja. Memang Rutin lah. kerap agak lah. Tak adalah rutin tapi kerap jugalah apa kayu basikal pagi. Lepas tu lepas dah habis basikal nak pergi kerja lah. Tapi daripada office tu- malang tak berbau. Setengah-tengah aku kayuh tu aku jatuh sendiri. Aku tak tahu punca dia sebab apa. Tapi aku pasti tayar depan aku ada sangkut something yang sebabkan aku terpelanting kat luar. Oh, dia- terpelanting jauh Dia lah kat macam sudden break lah. dan sudden break. Aku boleh tunjuk contoh macam mana aku jatuh. Yelah yang video yang kau ada kat IG tu. Yang tu. So It- macam tu Itu langgar lubang kan. Langgar itu kayu. masuk kayu dalam rim. Tapi aku tak tahu apa. Aku cek basikal tak tahu. Rim tak bengkok tak apa semua. Tapi aku terpelanting macam tu lah. Sebab masa aku jatuh tu, masa nak jatuh kau tak ingat. Masa dah jatuh tu aku apa hal ni? Dia macam tentu laju lah. Tak laju. Tak adalah laju sebab dia ada bukit sikit, slope sikit. So aku lepas lah. Tak adalah kayu sebab nak biar je basikal tu turun. Tahu-tahu dah tergulik. Ke basikal kau yang problem? Tak Itu aku tahu, cakap. tak Tak aku tanya pastilah. tadi. Adakah mungkin macam technicalities punya Mungkin ni kau terskru ketat ke Tak. kan? Tak pastilah. Tak skru ketat. Tiba-tiba dah setengah perjalanan baru nak Baru tak bergerak. Nantilah nanti esok lusa aku pergi diagnose apa benda rosak basikal aku dekat tempat selalu aku hantar tu. Tapi yang kau jadi sini tu kawasan mana? Kawasan perumahan ke? Kosong kat rumah aku. Jalan-jalan taman lah. Jalan taman. Nasib baik tak ada kereta weh. Tapi jalan raya lah. Tapi itulah nasib Dia baik jalan tak ada kampung lah. Kau jatuh tengah jalan ke tepi jalan? Tepi jalan Atas rumput lah. Tak, dia tepi jalan. Kau tak Memang jalan raya. yang ada yang ada macam batu-batu macam tu lah. Tepi jalan yang ada batu-batu macam tu. Tak. Oh tak. Kau jatuh buat tak. Tak. Sebab dia punya luka dia bukannya, kalau luka terseret lain tau. Luka terseret kau macam Dia luka koyak. dia luka macam Dia, berlubang. dia Tergantung doktor batu. cakap kalau bila benda tu koyak, macam kau iris pisau kat daging, so kau jahit mudah nak ni. Tapi ini kau bayangkan Bentuk 50 bulat. sen, 50 sen shilling berlubang, macam mana kau nak recover? Kau kena tarik lah. Kena tarik lah. Dia tarik lah. Dia So tarik ke? berlubang, dia tarik lah. So maksudnya nanti bila dah sihat Dia ketat lah nanti ni. ketat Ketat lah. Tapi bila dah sihat tadi dah kumpul dah Yelah, tumbuh daging baru, daging tak baru. ada lah. Muda lah. Muda sikit lah. Tak tegang. Tegang. Muda sikit lah. Dia tarik yang ke muka ke yang ke rambut? Tak, dia tarik macam tu lah. Tak tahulah dia tengah apa. Doktor tarik ambil tisu mana, tapi kat situ tisu ni banyak hilang. Waktu recover jahit tu tisu kau sedar? Sedar, tapi Tak rasa kan? tak rasa Yelah, lah. puas Pasal lah. tisu views semua. Berapa kali jahit? Berapa? Tak Jahitan. Jahitan. tak pastilah, tapi aku boleh tunjuk gambar lah. Tak nak, tak nak kira. Dia pasal aku tengok Tak nak tadi. kira. So aku macam tu. Selalu kalau jahit kepala, dia jahit macam baju ke dia jahit? Dia jahit macam baju. Macam tu lah, macam jahitan lah. Tapi yang ni dia jahit, dia tinggalkan lubang kat tengah supaya tak ada darah beku yang
yang Oh. tertinggal Dekat kat belah dalam dalam. supaya Bernafas. apa darah tu akan keluar je Keluar. dekat lubang tu. So tak boleh cuci lah. Sebab tu lah aku pakai ni. Rambut aku semua tak cuci ni. Oh. Abang ada tak boleh kompleks masak. sikit. Oh. So Rasanya bukannya pasal image. aku mengada nak tutup injet ni apa benda. Sebab rambut aku memang tak macam tak mandi. Lepas tu Oh. dia ada satu tempat lubang di tempat yang lain, bukan yang kat Ha? situ je. Oh, ada dua macam- tempat lain juga. Dia ada Ah, luka dia lele macam ni aku tak tersi- perasan. Dia macam sebenarnya teruk. Tak, the thing is kita ketawa hari tu sebabnya Tak tahu apa-apa. kita rasa, aku personally rasa benda tu tak serius sebabnya cara dia reply message aku, cara dia berborak aku, dia cakap nurse lawa apa semua. macam dia tak sakal kalau aku kat tempat dia, aku dah tak message dengan orang lah, dah macam tak kuasa aku nak layan orang ni. Macam dia cakap dia bosan. Lepas tu not bad lah nurse yang apa ni attend dia tadi. So aku ingatkan macam dia lah, macam sekali Zaz. Belum tu, bang. tu memang confirm batu lah. Kau jatuh atas batu lah. Aku tak pasti aku jatuh Sebab- atas divider ke atas star ke ada batu besar hinggap kat kepala aku. Aku tak tahu. Ataupun besi basikal jatuh kat kepala aku. Aku tak tahu. Oh, concussion lah. Tak ada saksi tak ada concussion. Concussion masuk bergegar otak lah. Yelah, Kalau ada sampai sekarang. concussion, kau ingat dia Sampai masuk sekarang. masuk kerja sekarang. Tapi kalau concussion apa dia punya perasaan? Berasa pening Dia kepala. pening kepala. Doktor cakap concussion sampai 2 hingga 3 minggu. Oh. Kau akan rasa benda tu. berdenyut. Dia kalau kau banyak bergegar macam semalam aku pergi cuci luka, dia hari-hari kena cuci luka. Bila kau duduk kereta kat belakang, Oh, kau rasa Mabuk. benda tu kau rasa Mabuk pening perjalanan. macam nak muntah. Pening lah. Pening. So yes, itulah dia pengakuan daripada mangsa kita. Kita orang harapkan apa yang sihat lah. Mungkin sebab aku rasa sebenarnya kan, bila dah tahu keadaan sebenar, bila datang dia hari ni kan, aku rasa macam menyesal lah kita gelak kan. Rasa bersalah. Rasa bersalah lah. Tapi Sebab dia ada menimbulkan Dia apa tu orang cakap, trauma nak berbasikal lah. tak ada, dia dah cakap dengan aku tadi. Tapi mak dia dah marah dah. Kau tahu tak, dia sebenarnya MC sampai bulan 10 babe. Oh ya yeah. Ha. Tapi kau masuk sini sebab Sebab masing Dedikasi babe. dedikasi dan juga Dedikasi supervisor. tak ada satu benda tu aku dah sign 1 juta. Masalah Oh ya. Oh, By girlfriend hook nak or by tengok. crook kan. Aku rasa kalau kau macam kat hospital lagi, kau mesti suruh orang tolak kau dengan stretcher tu. Saya kena kat datang office. kalau boleh aku suruh nurse mandi kat aku. Girlfriend kau tengok Kalau live. boleh lah kan. Tak boleh. Girlfriend kau tengok ni. Ya, dia yakin. Okay, Alright. tetapi bercerita pasal basikal, baru-baru ni ada isu pasal kena letak nombor pelit dekat basikal. Basikal? Serius tak? Because of the issue yang basikal kan Orang langgar masuk highway. dia apa, Budak-budak basikal ajak dah lama tak plate number dekat dia punya basikal. Tapi kenapa kau rasa tiba tak pelit? Senang untuk bagi aku cadangan tu tak bernas lah, tak bagus lah. Pasal Kerana? menyusahkan kan. Kalau Cakap kat mic. aku ada tengok satu Azizul Hasni Awang komen tau benda Okay. Oh, dia pasal ni. oh. Dia cerita kenapa nak kena letak nombor plate setiap orang yang ada basikal. Kalau dah ada macam tu, maknanya hak orang basikal dah kena bayar cukai semua sama dengan hak orang motor, orang kereta. So boleh ke yang orang lain ni bagi hak sama dengan orang yang basikal dekat jalan raya? Faham. So lepas ni kalau contohlah kalau jadilah bernombor plate, so basikal boleh main lane kanan lah. Tak tahulah. Sebab bayar cukai apa? Sebab tapi itu pun kalau kerajaan provide lane untuk basikal. Yelah. Dah bayar. Itu berapa banyak kos pula dia nak spend. Tetapi kau rasa, aku rasa isu timbulnya nombor plate ni sebab ramai yang berbasikal tetapi macam suka hati. Tak tak tahu ikut ikut peraturan peraturan. lah Suka hati lah. Macam ada yang langgar traffic light. Ada yang yelah kadang-kadang basikal dia suka duduk sebelah kiri kanan sampai 2-3 line Bersaing-saing saing kat tepi dah kacau kereta. Sebab tu orang marah. Kadang ada yang satu video viral tu, dia seorang basikal ikut follow belakang lori. Oh ya, aku tengok kat Malaysia tu. Dia tu- macam betul-betul rapat bah. Itu memanglah okey, dia potong angin, memang dia dapat laju, tapi Kalau katalah break, kan benda nak jadi kan tersodok kepala basikal tu kat belakang Dia lori. belakang lori. Betul-betul belakang lori. Lori dan Kalau lori lori tu terbrake emergency ke apa memang ke, tak boleh buat apa. Memang kau. bukan salah lori. Iyalah. Kat highway kan. Kat highway. Bahaya. Dekat jalan besar lah. Jalan Dia bukan besar lah. highway. Tapi sebenarnya dia orang ni aware ke tak aware dengan bahaya tu sebenarnya? Aku tak tahu sebab aku tak naik basikal. Tapi macam orang yang macam naik basikal macam kau ni Dia kan. aware, rasanya dia aware bahaya. Tapi bila kau bawa Sedap. kereta laju, kau confident level tu tinggi, kau rasa tak ada apa-apa. Tapi kalau kereta lain babe, kereta dengan basikal. Sama je lah. Ke aku Motor rasa pun sama. aku rasa macam dia jenis macam ramai-ramai.
Tak Sebab kerja tu lah kalau macam geng-geng motor, kalau ramai-ramai kan mesti ada yang buat perangai-perangai, seronok-seronok. Naik share. Kalau basikal aku rasa sama juga. Faham. Sebab cara ramai set macam mat pun naik share kan kalau ramai. Dia naik share macam mana? Naik share masuk menunggang. Jun. Tapi kan sebab aku rasa basikal punya sports ni dah lama. Tapi dah lama gila babi. Cendawan. Tapi dia dah baru jadi trend ni sejak daripada kita lepas habis PKP masa kan. PKP sebab orang tak boleh keluar, orang nak buat aktiviti. Tapi sebenarnya before ni ada je yang orang berbasikal meninggal kena accident semua. Ada je tapi masa tu tak highlight lah. Tak highlight lah. Ada je kes terpencil. Kes terpencil macam route yang selalu orang pergi naik basikal Genting. Jalan Gombak lama tu. Yang dalam dulu ada orang meninggal kena langgar lori tanah kot, lori yang construction tu. Dia meninggal kat situ. Banyak lah. Tapi sebab masa tu belum trend basikal ni, so tak tahulah. Yelah, kalau contoh ada 100 orang bawa basikal, kalau satu yang kes, mungkin macam boleh dipandang enteng lah walaupun tu nyawa orang. Tapi kalau dah 10,000 orang, the probability untuk kes tu lagi tinggi. Yalah, tu salah orang takut kot. Aku rasa orang marah sebab it's just annoying kot untuk pengguna yang lain, maksudnya kereta ke lori ke apa yang lebih besar daripada basikal. It's quite annoying sebab aku baru pergi last week, aku pergi bird park. Area bird park tu lah, Taman Tasik Belana, dan ada burung ke? Walaupun ada burung. Ada juga macam kereta terpaksa slow down. Macam bukan slow down apa tau, macam kena bagi dia gayat babe. Bukan gayat. Tak, kalau kau bawa kereta kau gayat kot tengok orang naik basikal semua itu gayat je. Macam kau terpaksa risiko sebab orang kan jalan kan two ways kan. Jadi kau main satu lane, orang macam nak potong kau bahaya. Kalau takut kau terhimpit kan, satu hal pula. Dah lah bukan leturi Langkawi. Tapi tak boleh buat apalah. Lake Garden bukan Lake Garden, Taman Tasik Belana. Taman Tasik Belana, Lake Garden. Tapi Lake Garden kau tak boleh cakap apa tu. Tempat Tepinga apa ya. Bukan sama. Awak tahu English dia apa? Okay, tempat Lake Garden tu tempat orang beriadah. Tak boleh buat apa. Yelah. So nak tak nak memang kau kena priority dekat orang jalan kaki, orang basikal. Tapi ni bukan dekat tu, dekat bulatan dekat tengah jalan. Dekat Bank Negara tahu kan? Kat situ ada geng-geng basikal, 5-6 basikal tengah nak masuk bulatan yang kereta yang melaju. Aku cakap, bahaya. Aku just harap dia jangan sampai jadi kes yang satu kes besar. Penunggang basikal ni sampai jadi macam kes yang budak-budak yang naik basikal ajak pukul 3-4 pagi tu apa semua kan, sampai naik mahkamah, turun mahkamah apa semua kan. Aku just harap dia kalau dia jadi trend pun dia betul-betul jadi trend yang memang sihat dan orang macam join sebab dia sihat dan tanpa menyusahkan orang lain lah. Dan betulnya aku rasa harap lepas COVID ni mungkin ada macam selalu kan orang buat larian CIMB, tapi berbasikal itu kan lagi enjoyable kan, cycling punya marathon. Tapi sekarang tak boleh buat kan, tak boleh buat sebab tak boleh ramai. Tapi itulah dia, pada aku dulu masa KJ jadi menteri besar, menteri Belia dan Sukan, dia ada buat satu jalan basikal lah kat KL. Tapi disebabkan every 5 years election, tukar kerajaan semua, benda tu dia tak boleh teruskan. So benda tu terbantut. Pada aku macam patut teruskan projek tu supaya orang boleh sihat, boleh tak rugi pun rasanya kalau buat laluan basikal ke area KL ke apa. Kita tengok macam Jepun dia punya basikal tu adalah transport. Yalah, tapi basikal jenis one pattern ke? Tak, macam-macam basikal, banyak community. Yelah, tapi aku nampak selalu basikal yang susah bakul kalau lah. kita masalahnya susah kalau kita nak buat jadi macam itu. Memanglah susah, tapi berapa loh dia kena buat contoh kita ambil satu tempat dekat Bangkok, ada satu tempat yang satu loop tu 23 km memang khas untuk basikal saja. Tapi aku tak tahu lah kos dia berapa pula nak buat benda tu. Tapi kalau kau tengok dia ada satu kat Bangkok lah, macam memang lalu basikal tu tak kacau siapa-siapa. Tak ada kereta boleh lalu situ. Tak ada kereta. Tak ada kereta lalu situ.
apa dia cakap, kat situ banyak jenis basikal boleh lalu. Ada yang BMX, ada yang extreme punya, ada yang road bike. Tapi satu loop tu 23 km. Okey lah, cukup lah. Kalau satu loop 23 km, buat 2 loop dah 40 lebih. Kalau pada aku tu dah cukup dah. Kalau Sepang buka untuk buat main basikal, kau rasa okey tak? Okey je. Actually Putrajaya tu the best tempat yang untuk berbasikal yang tak payah risau banyak kereta. Sebab tak ada betul. kereta pun. Tapi weekend dah penuh sekarang tu. Weekend basikal penuh. Bukan orang pun dah penuh. Yelah. Macam Yelah masa kan? aku pergi Merdeka tu. Tapi Merdeka Bukan Merdeka. Minggu lepas juga aku pergi Putrajaya malam. Maksudnya orang memang dah bertumpu dekat situ lah. Sebab dah ada event. Sebab kat area McDonald tu kan dah ada food truck, yelah. Aku tu dengan diorang ni pergi ramai orang kan. Tapi tak apalah, I mean lah, okay kalau lah. pergi, kalau ramai orang pun, semua orang pergi tujuan yang sama untuk beriadah apa semua, tak ada masalah pun. Pada berjaga aku, jarak please. Pada aku Putrajaya tu patut dibina sebab benda tu Putrajaya tu kan tempat yang kalau ikutkan tempat orang beriadah sebenarnya. Walaupun dia pusat pentadbiran, tapi aku rasa patut dibina satu laluan basikal khas dekat Putrajaya. Pasal aku rasa pembangunan dia tak pesat macam KL. Senang untuk dibuat. Tapi tak tahulah, mungkin ada bajet lah. Orang cakap nak recover ekonomi lah, apa benda semua. Itu tapi nak kembali kepada kerajaan pula kan. balik kerajaan. Depends on kerajaan lah. Tak tahulah kan. Okay, tapi speaking of kan, apa kan sebagai engkau sebagai seorang cyclist, walaupun bukan professionally, aku nak tanya kan, sebab aku tak boleh bagi tahu. Aku tak boleh berbasikal. Hello, sampai aku tak naik basikal, so aku tak tahu. So aku nak tanya daripada orang yang, sebab sebagai pengguna jalan raya, aku ada part yang aku akan rasa annoyed dengan penunggang basikal. Tapi kau sebagai penunggang basikal sendiri, apa benda yang kau rasa habit-habit ataupun sifat-sifat yang annoying among cyclists? Yang kau buat sendiri pun boleh. Contohnya yang macam cycle hanya untuk gambar, ataupun yang jenis turun. Ada diorang selalu cerita, geng-geng basikal tinker. Diorang cerita geng-geng basikal tinker. Boleh senaraikan tau siapa? Ada ramai. Ketua ada grup Apai. Tapi dalam grup tak ada Adli lah. Ada Adli. Tak ada. Tak ada. Dalam grup Adli tak ada. Okay. Tapi diorang cakap ada yang macam perangai bawa basikal, berhenti dekat depan KCC, berhenti, ambil basikal, pecik-pecik air sikit, ambil gambar. Alah. Ada, diorang cakap ada. Tapi pada aku tak kisah sangat orang tu hak doang nak buat hal, nak buat annoying macam mana pun tak. As long tak kacau aku. Boring lah buat ngapain. Tu lah. Habis tu iyalah itu. Lepas jatuh ni positif lepas jatuh pula. positif pula. Bukan positif. Dia macam dia lagi tak kacau aku, tak kacau halangan aku ke bawa slow ke, macam main go-kart dulu. Faham. Dendam tu. Tapi maksudnya macam sebab di kala ni mestilah ada kalangan-kalangan yang macam orang yang berbasikal lama pun tengok trend yang sekarang ni macam ni sebenarnya hanya ikut-ikutan je ke. Itu memanglah. Yelah, ini permainan Dajjal. Apa benda? Permainan Dajjal. Freemason banyak sangat. Menyesatkan kita. Permainan Dajjal daripada basikal. Kau rasa lama ke tak trend berbasikal ni? Aku rasa kalau since COVID dah habis, kalau dah COVID ni dah habis, aku rasa trend tu macam berkurangan kot. Pasal orang dah ada banyak more aktiviti, melancong dan benda semua, dah tak tertumpu pada satu. Duit aku rasa lah. Duit yang pergi melancong tu sebenarnya beli basikal. So mungkin diorang nak keluar tak boleh, nak pergi melancong dalam Malaysia limited, penuh, full book. Lepas tu still ada COVID punya case. Kalau nak pergi jauh sikit, Sabah tengah berbasikal, tengah teruk. Benda Sabah tengah berbasikal gila. Dia pilihan raya ke. So benda tu aktiviti tu limited. So orang fikir macam berbasikal ni okay, not bad kot. So macam mahal lah hobi berbasikal. Saja hobi pancing. Aku tahu tapi aku saja je pancing. Hobi berbasikal. Try lah cakap tak. Cakap Mike. Hobi clear escape point tu. Hobi berbasikal depends kepada kemampuan orang tu. So orang tu dia jenis suka ke berbasikal macam mana. Tapi aku selalulah ada orang cerita lah, geng-geng basikal juga cakap dia ada satu Tinker lah. Siapa lagi game basikal aku nak borak. Dia kata dia certain egoistic bila bermain basikal kalau main harga ni. Pula. Sebab contoh let's say ada orang cerita contohlah kau naik bukit lah, contohlah bukit A. Dia dah ada cyclist dah sampai situ. Tapi bila kau sampai atas tu, cyclist yang sampai tu akan pandang kau atas bawah, basikal kau ada ke macam murah tu? macam tu.
ada certain orang lah fikir macam tu. Dia ikut Ke ada macam geng-geng itu? Maybe ada. Aku tak tahu. Tapi kau boleh macam jadi juga. Aku jenis yang naik bukit memang barai. Okay. So aku tak peduli lah lepas ke tak lepas ke. Oh Aku nak tak pandang kisah. atas bawah ke Yeah. apa ke Atas kan? bawah ke. Tapi kau ada tendensi tengok basikal orang macam ush. Aku akan Aku suka tengok Instagram basikal-basikal yang cantik ni. Tak. Depan. Macam contoh kau Aku tak ada. Aku tengok orang okey basikal ni. Kau tengok bumper je. Bumper tengok-tengok lah. Bumper orang. Bumper tak tengok cyclist. Bumper cyclist Tak adalah. Patutlah bye. Pada aku itu subjektif lah. Aku tak kisah sangat basikal orang. Tapi kalau basikal orang tu cantik aku tengok lah. Faham. Tapi sebab basikal orang kemampuan orang lain-lain. Kadang-kadang dia stamina kuat, fizikal kuat, laju ada pergi. Naik basikal macam mana pun dia akan laju. Betul. Basikal kau berapa ribu kemampuan dia? Kemampuan dari segi apa? Harga lah. Kemampuan kau dengan basikal kau berapa? Adalah sikit. Okey, serendah mana, semurah mana, katalah untuk orang-orang macam aku yang baru nak start kan. Tapi tak nak macam sekali keluar gedebuk 18,000 kan. Ush, 18,000. Ada kan basikal Basikal 18,000. ada 8,000. Yelah. Tapi aku tak nafikan ada je manusia-manusia yang jenis macam baru nak start tiba-tiba macam aku kena beli yang terus premium punya. Itu depends on Kemampuan duit. orang kemampuan tu lah kan. Macam dia macam kereta lah kan. Kau ada duit. Kereta bukan hobi. Yelah sport car. Tu hobi orang kaya macam kau. Tak. Baru sign Tak, 1 juta. Tak, maksud aku Bukan kan duit tu kalau juga. kalau baru nak start lah kan. Okay. Berapa permulaan yang aku kena ada duit? Macam aku Macam kau lah bagi figure lah. aku beli basikal apa-apa dulu baru aku tahu apa yang aku suka dan apa yang aku nak. Maksudnya macam Kau kena beli dulu baru kau tahu okey ke tak? aku beli basikal Macam tu pula? biasa-biasa dulu. Biasa dulu. Dan baru aku tahu okey aku sukalah basikal jenis macam ni. Sebab kalau aku beli basikal contohlah basikal mountain bike beli mahal, tiba-tiba aku tak suka. Aku tak kena dengan kau. tak kena dengan aku, dah membazir. Kalau aku macam tu. Tapi orang lain aku tak tahulah. Mungkin dia ada dia dah terracun dengan member-member dia. Dia dikelilingi oleh orang-orang sial. Kaki racun. Kaki racun. Beli Anipa ni okey macam tu. Lepas tu kawan-kawan dia pula basikal mahal. So ada yang standard of living pula. ada yang apply credit card. Tak ada. Serius lah ada. Itu aku yang racun orang. La ilallah. Okay, so Adli suruh kita orang sampaikan satu lagi inisiatif yang kita baru nak buat kan, disebabkan tabung kemalangan apa? Tabung apa nama dia? Tabung apa? Apa? Tapai. Tak, sebabnya kita orang baru nak buat bukan khairat. Khairat untuk kematian. Gila, bayar 100 kalau meninggal dapat lubang. Kita maksudnya macam disebabkan ini kali pertama yang macam na'uzubillah kalau ada lagi lepas ni kita tak nak lah ada benda-benda yang buruk jadi, tapi ini kali pertama lah kita orang kata kita macam ada satu kemalangan yang besar lah. Besar ke berlubang kepala? 5 sen kat besar dia. So 5 sen lama ke lah baru? Aku tak tahu, aku tak tengok cakap 5 sen. Sebab apa kata dia punya basikal tak adalah total loss tapi macam teruk ke So sekarang ni kita orang nak macam sebabkan kita semua dah menyesal minggu lepas kita gelakkan dia. So kita orang nak adakan satu tabung lah. Tabung kilat Korang yang menyesal, kenapa orang lain yang kena derma? Baik aku minta duit kat korang. Sebab yang bawah tu pun mahal juga. Tak, yang komen kat kau tu banyak kan. Yang yang gelak dengan kau kan. Cakap kau tak Adli lah apa benda lah. Dengan ini kita di sini secara eksklusifnya melancarkan tabung tabung Apai di mana kita akan buat t-shirt. Yes. T-shirt aku bagi nombor account. Tak payahlah, nanti tak boleh lah macam tu, nanti orang ingat tak telus. So kita kena ada macam lagi NGO. Telus lah dekat aku. Kena ada nak macam NGO. Sebab so ada persen. Sebab kita ada gambar yang Apai berdarah kepala dia. Berdarah kepala dia. Dan kita akan buat t-shirt baju untuk buat t-shirt. Dan lepas tu ada quote lah sikit-sikit kat bawah. Ada quote lah. Dia ada kereta akbar. Pembina semangat jugalah untuk orang luar sana. So dan juga dikatakan akan infak berapa ringgit pik satu baju? RM1. RM1 satu t-shirt tu untuk Apai. Satu t-shirt. Dia punya berapa? Kalau kad untuk NGO
Ada. Kad untuk NGO lebih sikit daripada apa yang infak. Elok nak ada pun tahu macam banyak benda kena bagi-bagi tu. Harga resell So, dah berapa. harga resell lagi kan. So yes, kita tengoklah tengok nanti macam mana. Kita akan buat sampel dulu lah, tengok orang berminat ke tak. Kalau ada orang minat boleh pre-order lah. Sebab benda-benda macam ni kita tak boleh buat siap-siap. Kita kena buat pre-order, tengok ada orang nak support apa ke tak. Tapi Pai, Tapi gori ke t-shirt tu kalau muka apa yang berdarah dengan tu. cerita tutup darah tu letak gambar lain Tak tahu. Darah tu nampak lah, rahsia lah. Paling lawa. Oh, gambar yang paling lawa apa yang punya kemalangan tu. Oh, dah ada Oh, design lah. design dah ada design dah. Oh, pantas dia buat kerja. Marketing plan dah ada lah semua. Macam nak buat promotion. Kita akan bagi dekat event-event Ya. basikal. Nanti tapi by Pai, Apa? basikal kau obviously ribu lah. Confirm lah. Mengaku je, Pai. Tak cakap berapa ribu. Tapi macam mana dengan Tak duit cakap nak berapa, kahwin? 8. So adakah hantaran kahwin kau nanti barang basikal? Okay tak, bila kau tengok basikal kau macam tu, kau ada rasa okay, sedih obviously lah kan. Kau macam sedih lah kan. Aku dah habis berapa ribu dekat ni. Kau Aku baru tukar tak- ribu-ribu aku kan sebelum ni, beberapa hari sebelum. Aku tak ada rasa macam Menyesal? "Uish, aku basikal aku jana mu nak kena repair." Aku tak ada rasa langsung macam tu. Oh. Tapi aku survey basikal lain ada. Sejak kau naik basikal ni dah berapa kali kau tukar basikal? 10 kali. Baru 2 Dua kali. kali, Okay, ya. tu. Itu maksudnya alasan untuk tukar kali ketiga baru afdol. Yang tukar perempuan lah. Tapi Bodoh. tapi apa antara orang terawal lah. Sebab zaman dia nak beli PS4 dengan basikal dia pilih. Dia pilih basikal. Kau Tapi dilema. dua-dua aku beli. Tengok kaya Nampak ke level tidak? dia. Nampak Ni tak dah tanya level dia? mas kahwin apa cerita. Sebab tu dia tak Janganlah. kisah. Sebab tu dia tak kisah apa ni basikal dia rosak ke tak. Dia dah survey yang baru nak beli. Tak, aku tukar basikal tu bukannya aku beli basikal satu, lepas tu aku tukar basikal, aku kena top up banyak. Tak, barang-barang basikal first aku Boleh trade in. salin balik dekat basikal aku. So aku beli frame saja. Oh, Tak salin. adalah aku spend banyak sampai beribu-ribu. Frame berapa ribu? 1000. Beribu lah juga tu. Aku tak cakap pun. Beli duit impak. Beli basikal. Beli basikal. Oh. Zani dengan Syafiq. Patutlah dia ada kat sini. Dia takut kita salah cakap. Dia nak betul lah kita punya. Klien. Klien kita. Klien. Jadi sales lah. Rupanya kita punya klien ada kat sini tu. Oh, okey. Okey. Siap dah klien. Kita tak boleh salah cakap lah ni. Kalau salah cakap. Kalau salah cakap bagi tahu Ha. Okay, Oh, tapi pula dah. bercerita pasal basikal, dia kira consider as hobi lah. Tapi Arif pernah cakap basikal ni a new golf. Oh, betul? Kerana? Sebab dulu businessman main golf borak-borak bisnes. Okey. Tapi sekarang basikal dah jadi macam golf. Oh, Diorang sambil- boleh ke sambil borak-borak cyclist. bisnes sampai Ada. basikal penat tu, babe. Janganlah petik nama. Yelah, tapi aku perasan juga macam hobi basikal ni sebenarnya hobi orang-orang kaya kat sebenarnya. Orang kaya sebab yelah doang punya basikal 20,000. Ui, ya Allah. Sama je lah golf. 20,000 kayu. Tapi at least lagi sihat daripada golf Lagi lah. saya lagi tak tahu lah. Tapi Golf pukul je. Kalau kau nak pergi ke lubang lain tu kau kena Kau naik nak kereta. naik ni. Tapi tak tahulah golf dia otak sihat tu. Tak Eh. tahu lah. Aku aku ada pernah dulu. Maafkan apa kalau dia pala tahu sebab ini memang efek. Aku sekarang tak boleh nak percaya kat research sebab sekarang orang cakap research boleh dibayar tau. Kau tahu orang kaya bayar cakap research golf tu sebab mungkin leceh Tak, kalau kau tak percaya research tak apa. Kau tak boleh percaya apa sekarang. Kan aku cakap ni after effect. Kau kena pandai macam mana kau nak baca angin kalau main golf tu. Macam mana bola nak sampai dekat dengan Lubang tu. Itu semua kena skill pukul bai. Tak payah pakai otak. Predict kau nak macam kau sniper lah. Tak, aku rasa research tu dibuat sebab ada bini yang tak bagi main golf. Tak tahulah. Kan cakap berapa buang duit main golf kan. Kan lepas tu Dia bayar orang tak, sebab tak research. boleh jadi ni. Aku kena buktikan. Ui, basikal E40,000 boleh pakai E Tu bangsawan. Rezeki bangsawan. Bangsawan. kayu. Oh, okey. Aku tak tahu kau Tiger Woods ni ke kot. Tapi bayar apa yang tukang bawa tu pun mahal. KD. Ui, susah gak Okay. anak sihat ni. Berapa puluh ribu. Biarlah tak apa. Makan McD je lah. Tapi sekarang kalau kau perasan hobi tak kisahlah hobi apa makin mahal tu. Dia sebab
Hobi benda tu basikal dah makan dah mahal. jadi trend tu yang jadi mahal. Orang ambil kesempatan. Ada demand. Ada demand. So diorang enhance benda-benda yang spesifik lagi spesifik. Contoh macam dulu mula ada road bike, lepas tu ada mountain bike, lepas tu ada Tak, apa gravel apa benda. Aku dulu dengar kau sembang road bike, bike ke bike. Apa type beza of diorang? basikal. Okey, apa beza? Okey, road bike. Bike tu basikal okey, semua orang tahu. Beza dia antara satu sama lain Okay, apa? mountain bike ada absorber, ada suspension, ada Serious semua. ah? Ya, sebab spesifik untuk masuk hutan, downhill ke Okay. apa benda semua yang banyak obstacle. So kalau road bike masa tu basikal patah je. Dia kena injet macam aku lah. Macam ada. okey. Okey, Ya, kalau road- tak lama lagi nampak dia kat velodrome. velodrome nilai. Nilai. Tak, okey, tapi kalau road bike macam apa beza dia? Tayar dia besar. Road bike dari segi material frame tu dia dibuat daripada carbon. Lagi ringan basikal, lagi mahal lah. So lagi laju kau nak kayuh. Oh, okey. Mountain bike, road bike, satu lagi apa? Bike apa? City bike. City bike. City Untuk leisure je lah. City bike basikal macam basikal ajak ah. Basikal ajak Memang saja bagi point. Lepas tu ada touring bike. Touring bike dia macam road bike tapi dia berbuat daripada besi supaya dia boleh tampung apa. Kalau Beban. touring ni beban nak letak bawa barang. Macam Diorang postman punya, yes, bag macam tu. Lepas tu ada gravel. Bentuk dia macam Bukan dengan road mashed bike. potato tu, bukan. Bukan. Tu gravy. Bentuk dia macam road bike tapi dia apa mild punya off road. Dia tak ada tak ada, maksudnya macam jalan apa tanah merah lah. Tanah merah benda semua. Kalau basikal yang ada RZ punya kepala. Itu basikal motor. Basikal Jepang. Awal 2000 famous basikal yes, motor. yes. Member aku ada gantung dekat rumah. Dia ke? Basikal dia? motor. Simpan RZ. lagi. Iyalah kepala RZ. ke RZ? Ya, Aku bagi menyirap basikal motor. Menyirap. Tapi aku rasa sebenarnya kan perintis apa ni budak-budak basikal ajak sebenarnya. Perintis trend ni sebenarnya. Lagi yang kutuk-kutuk basikal ajak Lala dia main Lala basikal. dia main basikal. Lala dia yang follow belakang lori. That's why. Kan? Dia lawan arus main bukit. Itulah. It's just macam okay lah. It's a nice to know that macam kita Malaysian maksudnya cari hobi yang macam dah sihat kan. Of course lah ni cumanya macam sebagai satu disclaimer adalah di mana kita nak ucapkan kita nak beri saranan supaya sentiasa berhati-hati lah. Sebab betul. Macam banyak gila keluar artikel yang macam menunggang secara berbahaya. Itu masalah dia. Kalau kau macam kau abide by laws ataupun rules, kalau kau naik basikal tu tak ada masalah pun sebenarnya. So jadi buat orang jadi annoyed. Dan selagi tak jadi kemalangan. Kalau dah jadi kemalangan esok tu masalah dia. Tiba-tiba langsung tak boleh berbasikal di jalan raya. Kena berbasikal kat tempat yang spesifik je. Tak bisang. Kau kena beli basikal yang dekat apa Decathlon yang macam kena kayuh kat dalam rumah. Bukan tayar belakang. Tapi kalau dibuat cadangan beli basikal ada include tax 10% supaya boleh buat facilities untuk basikal pun okey juga. Tapi marahlah orang yang beli basikal tapi tak janji macam mana? Sebab kau kata kalau beli basikal ada tax 10% untuk tak, itu cadangan je. At least ada lah facility kalau basikal friendly ke kat jalan sebab kos tu dah dibagi. Katalah kan dibuat cadangan. Tapi kalau nak buat jalan tepi tapi tak tahulah kan. Nak buat jalan nak tambah jalan basikal kat tepi tu. Lagi yelah kena lagi ni betul-betul kalau betul-betul macam highway tu depan rumah orang betul-betul betul-betul dekat pintu rumah orang dia punya laluan biru. Tapi kau main basikal ada nampak beza tak dari segi kecerdasan kesihatan? Cerdas ini. Yelah sebab dah jatuh. Aku bezalah sebab aku before ni futsal tak main. Lepas tu before ni jogging. So bila aku ada basikal dah beli ni. Takkan kau tak nak main? Yelah. Dia macam tu lah. Kayuh lah juga dia bila kau dah ada geng-geng yang boleh ride sekali apa semua, dia akan jadi ketagihan macam minggu ni nak pergi mana tapi tak tahulah orang lain macam mana. Tapi aku sukalah macam tu sebab kau ada aktiviti setiap minggu ada, lepas tu sehat lah tu daripada kau tak bersukan langsung. Yang ni kau bersukan. Cuma aku tak faham kenapa orang nak bawa kereta ke one place dan kat situ gather dan naik basikal. Kenapa tak bawa daripada rumah je? Okay, macam kau rumah aku Rawang. Tengok cuaca ke? Rumah aku Rawang. Tempat yang paling
Paling hujung KL. Bukan, Batu berendam. tempat paling Batang safe Berjuntai. sekali dan seronok berbasikal di Putrajaya. Takkan aku nak kayuh dari Rawang ke Putrajaya. Ayolah, kau sampai Putrajaya. Okay, bye guys, balik dulu. Dah penat bergayuh. Tak lah, aku terfikir je lah. Macam Sebab itu ada isu juga kan, yang macam ada satu video dekat Setia Alam yang video yang kereta semua disaman sebab itu parking merata kat dekat Setia Alam. Langat apa semua. Tak, dia basikal ni ada banyak jenis tau. Kadang-kadang ada road bike yang suka yang naik bukit. Bukan semua tempat ada bukit yang macam ni. Contohlah kat Gombak lama tu naik ke Genting. Bukan semua tempat dia naik jalan obstacle yang macam tu. Contoh kat Langat pun ada bukit apa, Peres apa tah. Orang nak thrill tu. challenge yang tu. So kalau Putrajaya ada tempat off-road, orang pergi kat situ. Bukannya kat kau main masuk off-road mana. Tempat latihan memandu kan ada bukit. Dia macam sampai atas tu kena naik handbrake masuk kau. Kau ajar kita sebab kita tak join kan. Cuma kalau macam kita main basikal lah, mesti macam nyirap kan. Tak, aku nak join tapi biasalah. Tak, pada aku basikal ni kau kayuh seorang-seorang pun boleh jalan. Kalau futsal at least kau kena ada 6 orang untuk lawan 2 tim. Kalau badminton at least 2 orang kau kena ni. Macam mana kau nak capai tapi benda tu? Kalau unless jogging je lah. Aku lepas ni aku harap kau tak cycle seorang-seorang dah. Aduh, bahaya tu. Tapi kat rumah kena Gitu lah. Tu hasil dia. Tu salah kena kahwin cepat pai, belikan bini basikal. So bila? Topik basikal ke topik kahwin ni? Masih. Tu Syafiq tu patut kau tanya. Dia bukannya tetamu, dia klien kan. Kita kena jaga hati dia kot sekarang. Okay, so that's that. Apa ni, aku rasa podcast kali ni sebab podcast kali ni aku bagi peluang lah untuk korang sembang benda-benda pasal lelaki sikit kan. So macam sekarang ni aku baru perasan kan, macam aku tengok dekat IG kan, macam korang-korang macam letak something pasal bola lah, this new player Oh, aku tu. Kau Tiago. So the new player macam tu Okay, I get it that macam certain orang, setengah lelaki ataupun kebanyakan lelaki obses dengan bola macam mana perempuan obses dengan makeup. Tapi soalan aku kan, soalan aku yang aku sentiasa nak tanya-tanya ni kan, ada tak macam kau minat bola ni sampai boleh bergaduh yang macam involve bergaduh yang boleh involve sampai ada macam fight? Sebab aku baru nampak dekat Twitter hari tu. Oh ya, ada aku baru nampak kat Twitter hari tu macam ada bergaduh atas padang, bergaduh yang pukul. Lepas tu bila aku baca-baca kat bawah tu, rupa-rupanya satu tim. Ya ke? Aku baca, aku tahu betul ke tak. Yang kat padang tu. Yang member tengah bagi macam gaduh dengan tim lain dalam padang dengan gaduh. Tapi itu satu tim. Maksudnya dia punya player dengan dia punya goalkeeper or something like that. Itu aku baca lah, aku tak tahu betul ke tak. Tak tahu satu tim ke ataupun tim lain ke apa ke kan. Tapi gaduh sampai kes polis. Tapi pada aku rasa kalau gaduh-gaduh macam ni orang berumur. Dia depends lah. Sebab okay, betul ke? Aku rasa orang berumur ni dia ada berumur yang macam mana? Veteran 40-an. Dia ada ego dia ada ego dia cakap okay, dia orang lama. Gagak. Dia ada respect sikit macam tu lah. Kau bukan dapat pingat pun. That's the whole point. Aku rasa lah, aku tak tahulah, tapi mendengar pengalaman dia orang ni, biasanya orang berumur ni dia akan cepat koyak sikit. Okay, faham. Sebab satu sebab faktor. Lagi-lagi kalau dengan budak-budak Yelah, faktor fitness. Sasah kau dah kalah kan. Kalau orang muda sasah lah kau kena tinggal. Betul. So kat situ je kau dah rasa macam intimidate. Lepas tu kita tengok lah budak-budak ni gelecek-gelecek kau. Lepas tu macam anjing-anjing kan. Terluka lah sikit perasaan. Terluka lah ego tu. Itu yang sampai naik kaki tu. Tak, aku tak faham tu kenapa benda yang dah lama, yang selalu kita dengar kan, gaduh lah kat padang lah, apa benda gaduh lah apa semua. Tapi kenapa sampai macam tu? Kenapa sampai dia macam bila kau dah adakah hantu macam naik kepala, dia tak boleh fikir, tak boleh sabar. Satu sebab benda ni sukan ni penat pa. Lepas tu sukan ni jenis bola lah. Sukan ni penat. Sukan ni macam memerlukan teamwork yang sangat tinggi tau. Kalau contohlah kau lah kawan best friend macam mana pun kat luar padang. Kau dalam padang, kalau contohlah kau nak perfect kat kawan kau tu, kalau gaduh-gaduh juga aku banyak kali. Kau pernah maksudnya kau pernah gaduh dalam padang yang berpukul? Aku selalu avoid benda tu lah. Sebab aku punya kes gaduh daripada aku darjah 6 lagi. Darjah 5 darjah 6 lagi aku baran di atas padang. Gaduh dengan taman sebelah lah, main bola sampai nak bertumbuk bergaduh. Tapi bila kau dah tua, kau macam
Itulah bagusnya gaduh awal. Faham. Sebesar kau tak adalah macam So nak kau macam melawah sangat. sebab bila kau tahu repercussion macam effect selepas itu macam lah Faham. tak solve problem. Lagi kau buat musuh dia. Lagi kau buat musuh dia. Apa yang aku tak tahu, yang aku tahu kau pernah bersila je sebab penat. bola. Aku tak pandai Tak sangat pandai main sangat bola. bola. So maksudnya macam bila okey, kalau okey ke dia macam jenis yang macam ada juga aku dengar macam orang cakap lah gaduh dalam padang je kat luar kat luar pergi minum lepak mamak. Depends kan. Tapi kan ada je jadi macam terasa hati bawa ke luar. Oh pula. Sebab kena ingat kita yang kita tengok gaduh ni, kita main tak dibayar. Kalau macam Mak Saleh, dia main untuk dibayar. Dia nak kena jumpa kat member ni, aku dibayar untuk main bola. So diorang tak nak kena professional lah. Oh, okey, so okey. itu bezanya orang professional dengan tak professional. Kalau kau nak fikirkan contohlah yang main bola atas padang tu, kalau gaduh pun diorang akan gaduh sampai luar. Apatah lagi orang yang kat level-level bawah ni yang tak professional, yang mentality teruk ni. Okey. Tapi memang gaduh biasa lah. Kita biasa. Sebab kau dah pernah adakah itu macam toxic trait yang dibiasakan? Toxic trait yang dibiasakan. Sebab Satu, bila main bola ramai-ramai ni, kau kena faham kalau datang dalam padang tu ada 22 orang. Lain-lain orang, lain-lain emosi dia. Ada orang nak main nak menang, ada orang main macam nak sihat je, ada orang main macam sebab kawan suruh main macam Apai. Terus Apai takkan bergaduh ke? main nak cukupkan 11 orang satu tim. So dia kalau punca bergaduh dapat bola pun boleh kira. Selalu punca yang bergaduh ialah orang yang macam nak beri nak menang, dengan orang yang emosi dia tak stabil macam tu. Tapi kau macam main dengan lawan tim teman sebelah je kot. Faham tak? Kenapa dia sampai macam nak bergaduh? Ada yang macam nak pursue tu. Ada orang dia kepuasan dia bila dapat main cantik. Dalam mana-mana permainan. Itu macam emosi. Macam tak usah semua sukan kot. Contoh dalam bola tampar. Okay. Engkau nak member kau setting yang tercantik terbaik dalam dunia, dan kau nak spike sebab nampak lagi campur hati. Lepas tu member kau set macam Okay. Kau pun akan marah sebab kau nak yang terbaik. Tak perform. Tapi member tu datang sebenarnya aku nak main-main. Nak main macam gedik-gedik macam tu. Okey, itu dalam permainan. Okey, antara macam panggil Syafiq ni. Peminat peminat antara peminat kelab. Maksudnya macam kalau kau Liverpool kau gaduh dengan ni. Sneak peek gambar. Gambar Apai punya t-shirt tadi ke? Ya Allah, tak nampak lah Adli. Wih, sinar ke? Masuk paper ke apa? Sinar harian. Letak tu. Letak. Aku tanya nak harian Metro ke apa, dia nak sinar harian. Apa yang tak kebal? Apa yang patut letak harakah? Tak boleh pakai Astro punya. Bawah tu letak nombor akaun dia. Tapi selalu berbalik pada soalan kau. Selalu tu kalau gaduh fan ni sense of belonging. Kerana? Let's say aku cawangan Selangor. Okay. Lepas tu bila lawan bola dengan orang Johor lah, let's say lah, baru-baru ni Johor lawan Selangor, kena bantai 6-1. Okay. Lepas tu so dia rasa self pride, self of belonging. Faham tak? Contohnya like, macam main bola agak macam Malaysia dengan Indonesia dia tu lah. Dia sense of sentiment, sense of belonging. Dia kena masuk pakai kereta kebal tu. Kita tak adalah macam tu. Okay. Kita gaduh-gaduh diam-diam kat luar je lah. Okay. Tapi sense of belonging tu salah orang bergaduh. Dia sama kat macam kat UK. UK ni lagi teruk dari kita. At least kita kat sini, kalau let's say kau pakai baju Selangor, kau batu kau makan kat kedai kat Johor, kat Ulu Tiram, orang takkan pukul kau on the spot. Tapi kalau kat UK, aku pergi Liverpool, let's say kau pakai baju rival team, sebab Liverpool dengan Everton ni sebelah-sebelah tau, like literally sebelah-sebelah. Taman sebelah. Macam Astro ni stadium. Stadium pihak lawan tu dekat Maxis Standard Chartered. Dia terlampau dekat. Jadi bila kau pergi makan dekat sana pakai baju team rival, engkau akan kena kutuk, kena maki kau-kau ni. Sebab diorang rasa, sebab diorang bola tu dah jadi macam culture, macam Tuhan. Ni Apai tak Apai, berapa banyak t-shirt Tinker ni muka kau, Pai? Tak banyak. Dah 2. Sebelum ni ada kan muka Apai? Tu Acap. Oh, tu Acap. Tu Acap punya gambar IC. Okay. Shout out tu Acap. Selamat cerita. How are you, Acap? Mor. Acap Mor. Okay, so maksudnya dia mengaku atau tak mengaku, dia sebenarnya tak sihat lah. Sesuatu yang tidak sihat lah. Sebenarnya satu budaya yang tidak sihat lah. Memang budaya dia bukan tak sihat ke. Dia tak boleh buat apa bah. Budaya yang tak sihat lah maksudnya. Sebab daripada budaya tu, dia generate income untuk klub tu.
Dia bukan tak sihat, Dia sihat ada in a- pro and cons lah. Faham. Sebab dekat Malaysia tak ada budaya macam tu lagi. Bukanlah Ada, tak tapi budaya, sikit, tapi kecil je. tak sampai tu sebab diorang kelab dah 100 tahun. Kat Okay. sini paling lama pun 60 tahun. Tapi 100 juga adalah nak dekat 100 macam Selangor 1936. Tapi tak sama dia punya budaya macam kat luar tu. Okay. Macam kat especially dekat Europe lah. Sebab dia memang budaya pa. Sebab Budaya. kalau kau pergi kita pergi UK, mungkin kita tak sempat nak tengok lah. Tapi kalau contohlah Sabtu petang, diorang bukan pergi shopping mall. No, Hari- tempat beriadah dia orang benda tu lah. Diorang akan main basikal. Dia pergi pub Anjing. tengok bola. Pergi pub tengok bola atau pergi stadium. Oh, okay. Dan dia macam tempat tu macam jadi macam masjid lah. Sebab diorang memang hantu bola. Memang dah jadi adat dia orang lah. Memang dah adat. Ada. Sampai kan kalau bola ada diorang bola petang. Bertuhankan bola lah ni. Betul kat that's sana why lah. emosi. Kita tak macam tu. Okay. Tapi kita adalah nak Ada yang- sampai ke level itu juga sebenarnya je. kan. Adalah Ada satu je. dua club tapi tak sampai yang semua orang into tu bola. Faham. Sebab tak sampai lagi generate income yang macam dorang tu. Oh, okay. So buka kelab sentimen bola pun boleh untung. Buka kelab stadium pun orang datang untung juga. Tiket Sebab bayar. tu rights TV orang tengok pun untung juga. Semua duit. Ada tak yang macam pernah tak korang dengar yang macam sampai mati disebabkan ni? Ada. Kerana? Mati on live TV pun ada. Serius ah? Ada dulu masa Confederation Cup yang 2010. Ada orang dia negara South Afrika kot. Okay. Tak silap lah, tapi dia negara Afrika. Okay. Dia main bola lepas tu tiba collapse sebab jantung dia tak boleh nak. Aduh tak ni lah. Oh, gaduh. Gaduh dekat penonton. Ya, Oh, Tak ni dulu Indonesia yang kena pukul ni klub Indonesia lah. Yang Bandung ke Jakarta? Bandung dengan yang mati tu Bandung. Jakarta. Orang Jakarta. Peminat dia. Peminat. Dia datang seorang. Dia datang seorang dan dia dipukul oleh ramai-ramai. Like macam Macam mana orang tu boleh tahu? Sebab dia pakai baju or something ke apa? baju dan dia nampak orang tu bagi stiker team. Dah So kena- dia nak bagi dekat situ Dia lah. macam biasalah, macam away day. Macam mafia lah cerita dia. Main bola kena tembak kat luar lagi. Ya ke? Sebab Betul, dia tak tahu. unggul kat Oh Colombia. ni Colombia. Kenapa? Pasal Colombia ni fanatik. Tapi dia gagal jadikan gol game tu. Orang kat luar cemuh dia sampai orang tembak dia. Pasal dia gagal jadikan gol. Ke dia unggul lah, nama aku lupa lah. Dia pemain bola tu. Unggul rasanya. Main bola tu yang kena tembak. Wih gila. 80-an. Wish. Itu fakta minggu ini. Wish, baik main makeup tu. Tak ada sampai nak Tapi tu lah, membunuh-bunuh. Jadi sebenarnya- Itulah bola industri je sebenarnya kat sana. Yelah. Industri lah. Tapi Sebab Malaysia tu tak dia ada jatuh. teruk macam tu Tapi kan. kita Pukul adalah kan. Akau pukul biasa lah. Okay. Diorang pukul, kalau Malaysia professional pukulnya ialah tendang. Professional pukul. Atas padang tu tendang kaki orang kuat-kuat je lah. Kena kat merah caw lah. Kan Habib? Tak, Syafiq tu jengkel semain bola tu. Itu pun bergeram Sebab dengan dia kena lah. pukul ke? Apa benda yang dia buat? Tak biasa lah. Sebab Tapi- Capik main competitive football. Okay. So biasa Apa beza dia? Kompetitif football? competitive football kejar point. Oh, aku tak faham. Sekejap, kau kena cerita. Kau main liga kan? Dia ada berapa? Dia yang santai-santai. Okay, yang main santai yang macam... Santai kasi ada apa ya santai tu. Okay. Kalau ada apa ada mawar tu kira game santai. Oh my god, Mawar. Okay, aku nak cakap dengan kau, Mawar. Dia first main bola tu waktu dia main dengan korang, aku rasa. Kau tahu tak? Aku memang terkejut gila dia nak main bola Kalau dengan korang. tim mana, kalau tim yang friendly dengan Tinker, kalau Okay. Apai main dengan Mawar main tu maksudnya dia main santai. Tak, okay memang lah. nama Main pun friendly. Fan service lah. Fan service. tak boleh Okay. dia. Main santai. Satu lagi ada main apa? Yang kau kata apa? Serius lah. Serius lah. Serius Main yang macam betul-betul liga, main. liga. Liga. Komitmen. Ada liga. Antara maksudnya sebab yang aku tahu, Liga aku community. sebagai seorang perempuan hanya tahu negeri. Bukan, MU tu semua orang tahu. Negeri antara negeri punya kelab. So bawah-bawah dia tu ada lagi macam daerah semua ada lagi. Ini liga sosial. Liga sosial, Liga maksudnya sosial kelab-kelab dekat dalam satu tempat tu lah.
Tak juga, dia ikut tim kau. So tim kau hantar satu tim, tu masuk liga sosial. Okay. Kalau So tim-tim yang lain datang dari mana? adalah tim taman, tim-tim kawan-kawan. Okay. Saya tak Berdaftar lah. Tak ada daftar dekat MCMC Tak ke apa. maksudnya kalau macam liga tu satu liga daftar. tu kau kena macam diwujudkan, kau kena ada Daftar tim lah. daftar Hantar tim. tim Oh, okay. Main lah, collect point tiap minggu, main seminggu 2 kali game. Collect points tu untuk Menang. Sebab dah ada liga, sebab dah daftar dalam liga tu. Aha. So kau tak nak komitmen every week ada game supaya cukup. Contohlah kalau 10 tim, Okay. katalah 10 tim, kena cukupkan 5 game Okay. untuk lawan semua benda. Semua dalam tim tu. Okay. So habis 5 tim, tengoklah siapa menang, siapa yang dekat atas, siapa yang kat bawah. Hak memegang. So bila dah dapat tahu, kau tahulah pencapaian kau rasa macam, oi, ni boleh pergi jauh ni, boleh pergi jauh ni. So bila kau nombor 1, kau macam orang pandang kau lah, dia ni yang tim menang tu. Tapi ni liga yang macam suka-suka lah, bukanlah liga. Aku rasa yang gaduh tu itu liga. Okay. Sebab aku tak rasa kalau kau main friendly nak bergaduh sama macam tu. Yeah. Okay. Itu mesti Liga liga. community tu. Tu si liga community. Maksudnya liga yang nak collect points. So kalau contoh kau cakap kawan dia gaduh antara kawan dengan kawan kan. Mungkin kawan dia buat palat ke apa, maki dia ke apa kan, sebab nak menang ni pasal. Itu yang bergaduh tu. Selalu kalau friendly jarang nak gaduh. Okay, friendly, liga community, ada liga apa lagi? Itulah semua main bola profesional lah. Baru naik Liga professional. So 3 entry. level tu lah. Basically macam tu lah. Aku Okay. tak tahulah struktur. Tapi liga betul. community ni banyak. Dekat Yang macam orang biasa, kawasan-kawasan, bukan pemain bola, bukan pemain bola bukan profesional amatur lah. tu. Oh, amatur, okay. Semi pro lain kan. Semi pro lain. Kita Semi semi pro pro, FFM lah. Liga FFM. Itulah maksud aku. So level dia dari bawah yang santai-santai, yang kau main macam ada apai. Lepas tu liga community, lepas tu semi professional, lepas tu baru professional yang macam kelab-kelab yang JDT macam semua tu jadi lah. team semua tu. Oh, okay. Tapi depends kan. Sebab Lepas tu ada negeri ke tak ada dah? Tak, kita kira pro lah. Sebab Okay. yang mana yang bergaji adalah pro. Yang Semi bergaji pro, adalah gaji separuh. Oh. Kalau yang liga sendiri bayar punya. pakai ni, pakai sendiri lah. Okay. Tapi ada je dia cakap nak contoh kalau liga community ni, kalau orang betul-betul terror dan berorganisasi, diorang akan main piala FA Cup ke. FA Cup ni maksudnya piala macam the open to, dia ada slot-slot dia lah. So macam, tapi kau kena power lah maksudnya. kena power lah. Maksudnya kat liga sosial ni kau dah kena power dah. Kau maksudnya macam Tinker punya team memang tak ada harapan lah. Tak. Kita masih liga jauh lagi nak sampai tu. kita masih liga santai. Dah sampai bila-bila kat santai. Kita masih lagi kat santai kan. Tak boleh Okay. komen. Tak boleh Okay. komen. Weekend ada assignment tak ada. Boleh lah. Okay. Kalau yang jadinya liga, Oh, maksudnya memang kena commit lah setiap minggu kalau kau nak jadi even liga community tu pun. kalau team yang paling power kat liga community tu pun, diorang pun ada training yang macam kau kena turun tiap-tiap minggu. Oh, Macam okay. habis kerja pukul 5, pukul 6 turun training. Sumpah ni aku baru tahu sebab aku ingatkan macam santai. Lepas tu macam ada pertandingan. Tu je. Tak ada dia banyak layer. Okay. Itu yang bagusnya bila diorang buat macam tu, berlayer supaya Semua orang boleh rasa. pembangunan bola sepak tu nampak growth. Let's say lah budak tu power gila babi tapi dia main kat liga community. Okay. Lepas tu tiba-tiba Ada scout lah tengok. ada orang tengok Okay. masuk tim yang pro. So dia akan carry dia naik lah. So boleh buat carry jugalah. Okay. Kalau betul-betul terror yang nak haram lah. Oh, yelah kalau santai. Kalau santai memang tak ke mana lah kan cerita dia. Contoh siapa yang daripada bawah-bawah naik, yang player yang main kat Malaysia yang power dari bawah je. Tak Mak Yu ada. macam mana? Mak Yu tak tahu. Mak Yu dulu T-Team. Bukan T-Team. Ni budak yang baru-baru keluar ni tu. Yang pergi Belgium. Pergi mana tu? Belgium. Itu daripada mana? Itu daripada akademi. Itu main akademi tu main okay. Malaysia lah. Akademi lain lah. Akademi memang kau memang train untuk jadi pemain bola. Oh, okay. Main hidup mati kau main bola macam. Tapi aku pernah lalu pergi PKNS ke training. Tak lepas lah. Aku pergi ke akademi je. Tapi sebabkan aku punya level santai je. Santai je lah. Santai je lah sampai bila-bila. Oh, faham. Susah lah. Aku baru tahu pasal culture ni. Maksudnya situasi ni, organisasi ni. Aku kalau contoh lah tiba-tiba nanti aku nak pergi ambil apply jadi manager lah. Pula. License. Ambil lesen. Nak jadi manager nak ambil lesen. Oh. Dia ada grade-grade dia. Kenapa? Grade apa? Grade apa? Dia ada lah grade Mana lagi C. best? Kau jadi ambil lesen jadi manager ke kau ambil lesen jadi pengadil?
Pengadir senang. Pengadir senang. Kau macam bukan ada authority untuk macam kad merah. Yelah, tapi diorang ada training jugalah. Maksudnya diorang kena pergi kursus semua lah. Kau macam kau ajar aku, kau kad merah. Tapi gaji banyak dekat manager. Oh, okay, faham. Lagi mencabar kat manager lah pasal ni semua duit lah ni, semua duit. Tak, bukan sebab bila kau tengok bola, okay, kau nak apa cakap, nak test kau punya skill bola kat situ lah. Okay. Kalau ada je macam yang main bola tak terror tapi jadi manager. Banyak dia kat luar, ramai dia. Ada yang dulu kerja bank, dia kerja bank, accountant, sekarang jadi manager bola. Ni Sari. Kerana macam mana? Dia minat. Sebab dia minat. Dia berhenti, dia ambil lesen. Tapi dia tak power main. Dia tak nak main bola pun. Tapi dia power. Dia antara coach yang esok Okay. Okay. dalam drawing lah dalam locker room. Oh, okay. So maksudnya kalau contohlah orang tu tak ada bakat bola tapi dia tahu pasal belok pasal bola, ada je career. Tak semestinya kau kena terror main bola juga. Betul. Penjaga garisan pun dia ada career juga kan. Kadang-kadang ada kerja bank. Tapi penjaga garisan aku rasa yang paling penat tu. Sebab dia kena berlari sama tapi dia tak boleh berlari. Dia antara orang banyak tempat. Dia kena sebelum ada sistem komputer yang boleh checkkan offside tak offside, dia lah orang paling teruk kena maki. Kerana? Atas padang. Dia yang takut dengan player lah. Oh, okay. Keputusan semua atas dia sebelum ada komputer punya tu, yang VAR tu. So sekarang ni bila ada komputer, penjaga garisan dah tak ada dah? Ada. Dia akan first decision. Tapi kalau let's say lah team yang nak challenge dia pakai VAR tengok tu. balik. Okay. So dia punya credibility akan lagi power kalau VAR tu check dia punya keputusan sama. Betul lah. Handsome gila aku kan macam tu. Handsome gila. Tak percaya lagi ya. Alright, so itu dia. Wow, hari ni podcast hanya didominasi dengan topik-topik lelaki. Tapi aku, okay, it's a good macam knowledge juga. It's a good info juga. Aku tak tahu juga pasal yang ni. Sebab macam selalu aku pandang enteng je dengan bola ni. Maybe sebab aku tak minat dan sebagainya. Tapi macam, aku tahu dia boleh jadikan kerjaya. Tapi aku macam, tak semua boleh buat, jadi kerjaya. Boleh kerjaya tapi tak semua kaya. Nak kaya, faham lah. Gimana? Okay. Tapi kalau pergi Johor pun. Gimana? Pergi Johor. Tapi Johor bagus. Kau memang anti Aku tak baca orang tak komen reality. Orang cakap kau memang benci dengan Johor. Reality kau cakap kalau Pahang tu yang beria-ya macam power nak mampus tapi tak boleh bayar gaji Sumareh. Macam mana cerita? Kononnya berorganisasi tapi lalas JDT juga yang paling stable. Sebab dia ada tempat training jangan salah bawah. Cakap kan masuk mahkamah. Taklah ni betul fakta. Mana tahu ikut emosi ke tak dapat dinafikan benda tu memang sebab dia orang punya privilege lagi banyak lah maksudnya. Tak sebab TMJ. Yelah, so maksudnya bila TMJ punya ni tak juga. Kalau let's say lah orang lain yang macam TMJ ambil satu team tapi kalau dia tak ada passion, tak ada jadi ke. TMJ sebab dia ada passion. Faham? Tak, maksud aku privilege tu maksudnya macam diorang punya apa benda yang diorang punya kemudahan yang diorang dapat apa semua tu, benda tu mempengaruhi ke tak kehebatan dia banyak. Tu sebab aku cakap tengoklah sekarang dia belasah Selangor, dia belasah 6-1. Perak before tu. Perak kot 7-0 8-0. Faham. Semua belasah je. Geram dia lama tak main bola. Alright, so itu dia. So hari ni aku tak ada bagi fakta. Aku ada baca satu fakta yang menarik tadi. Fakta. Tak ada kena-mengena dengan apa-apa pasal dunia lelaki. Tapi benda ni yang menarik bagi aku sebab macam aku pernah jumpa orang yang macam gini. Dia ada satu sindrom ataupun bodoh. Kau ni Kang aku Kang kan boleh berproses RM1 kan. RM1 kecil. RM1 kertas. Apa ni, ada satu kondisi ni dipanggil erotomania. Apa tu? Okey, erotomania. Aku nak check betul tak aku sebut dia sebutan dia. Erotomania. Mesti dia macam hyper sebab dia mania. Dia bukan hyper, babe. Dia Jap. Okey. Erotomania. Simptom kecelaruan mental oleh seseorang yang menyebabkan pengidapnya rasa macam ada orang suka kat dia. Penyakit terbaru. Penyakit syok sendiri. Bahasa Melayu dia syok sendiri. So, erotomania kat dalam kamus dan bawah kan. Adjektif syok sendiri. So siapa pengidap dia? Ada aku cakap. Kau pernah jumpa orang syok sendiri? Aku pernah tahu lah. Bukanlah syok sendiri macam I rasa macam dia rasa tapi ini jenis yang macam agak lagi severe lah. Maksudnya lagi teruk lah. Macam dia rasa ada orang suka kat dia padahal tak ada.
let's say lah kau pergi beli makanan macam tu bagi RM1 pun, macam tu shock kat aku lah. Is that Mungkin lah to that extent lah. Mungkin lah. Adalah jenis yang macam rasa dia ada, I don't know, mungkin lah. Aku rasa mungkin rasa macam dia diperhatikan tapi sebenarnya tak ada orang perhatikan dia ke. Tu lagi logik lah. Kalau Syok sendiri tu macam suka tu tak lah. Tapi kalau macam syak wasangka, mungkin betul lah. Mungkin betul apa? Dia macam ada syak wasangka lah. Instead orang cakap orang suka dia, tapi dia ada sense of macam tak, orang ni macam dia bukanlah sebenarnya orang tu suka. Mesti macam orang ni tak suka aku je. Tak, dia macam kau rasa, dia spesifik kepada kau rasa orang suka kau. Tapi banyak tu perangai yang macam ini boleh jadikan alasan ni kalau kena reject. Saya ada penyakit tu. Saya ada erotomania lah. Kalau kena reject. Kena reject boleh cakap tu. Padahal saya tak suka awak bawa je lah. Saya suka awak cover line cemerlang kan. So yes, itu adalah fakta yang aku rasa menarik lah. Sebab memang ada je pun orang yang macam tu. Maksudnya rasa macam orang suka kat dia, tapi dia tak mendorong, dia tak macam masalah kan. Tapi masalah kalau ke? dia kecelaruan mental, it could be worse lah. Dia boleh macam ada sampai satu tahap yang kalau dia effect kau punya kerja, macam alamak, lelaki tu suka aku lah. aku tak boleh pergi kerja sebab lelaki tu suka aku. Tak macam bos kau menyirap. Betul juga tu. Macam Mat, bos sampai. Habis aku tak tahu Mat. Dah sampai. Alright, so yes, itu saja podcast kali ini. Terima kasih Apai, semoga cepat sembuh dan aku harap kau dapat cuci rambut dengan cepat. Kau bukan botak lah kot. Kau botak tadi kat situ je ada rambut. Tak boleh weh, aku tak. Kalau dia botak pakai snow cap macam ni, dia ada rambut pun kau orang cercera macam mana. Kalau dia tak ada rambut fault in our star. Ya, cuci je rambut tu. Cuci je lah Pai. Janganlah bagi kena jangan bagi kena tempat yang luka. Suruhlah orang, janganlah cuci sendiri. Dia gigih nak cuci sendiri. Dia cakap, aku tanya dia kan, dia pergi klinik yang waktu dia jatuh tu pun dia pergi sendiri apa semua. Ya ke? Kau cycling ke? Tak kau lah, grab lah. Drive lah. Kau drive? Sampai kepala darah limousine. Itulah pasal. Yelah, aku drive, kononnya pergi klinik dekat. Klinik tu tolak pergi ke hospital. Kau pergi hospital naik ambulans ke apa? Tak, kereta. Drive juga sendiri? Apa benda perbezaannya ni? Tapi okay, aku satu fakta lagi aku teringat. Cakap pasal apa dulu ada satu kat India, true story. Dekat fakta lah, true story. Dulu bini dia sakit. Aku tahu. Kan? Kita cerita. Orang lain dia memang tak tahu. Dia buat jalan tu. Dah tahu semua lah. Mana tahu orang kat luar tak tahu. Cerita je lah, bagi habis lah. Cerita dia dulu bini dia sakit. Lepas tu dia nak panggil doktor. Dia pergilah keliling bukit. Sebab rumah dia dengan bandar tu kena pusing bukit tau. Kalau kau nak naik bukit boleh, tapi lagi lambat lah sebab nak daki kan. Betul. So bila dia panggil doktor, doktor pergi ujung kampung tu dalam 70 km rasanya. Ke 100 lebih. Aku tak ingat. Kita ingat lah, tapi berpuluh jauh lah. Dan dia balik dengan doktor tu bini dia dah mati, meninggal dunia sebab tak sempat. Dan dia nekat seumur hidup dia nak cuba potong bukit tu. Bukit batu dia macam bukit batu kan. Bukit batu tu. Dan sekarang ni jalan tu dah jadikan jalan utama connecting kampung dia dengan hospital yang terdekat. Dah potong, dah jadi daripada berpuluh, aku rasa dah jadi 20 lebih ataupun berbelas. Ke lagi kurang. Yang aku tahu memang nampak bentuk bukit tu macam terbelah. Biar aku tengok gambar. Boleh Google The Man Who Cut the Mountain ke apa tak? Ada lah. Handsome gila tajuk. Tapi cerita tu kalau buat drama Hindustan, aku rasa box office lah. Dia boleh kalau Hindustan. Dia jangan buat Tamil lah. Dah. Tamil tahu. Yes. Mungkin 12 minit dia cerita. Udah drift lagi. Short film kan. Belum macam lagi. Macam Will I Am punya. Tak, maksudnya kalau cerita Tamil, bini dia tak mati. Sebab sekejap. Dia kena happy ending. Dia kena happy ending. Tak bakar panggung. Sebab sekejap je nak potong bukit tu. Tak adalah macam effort sangat. Macam ni ke. Okay dah. Alright, so yes, itu saja podcast pada minggu ini. Bagi mereka yang nak menonton, kalau yang mana yang macam siapa dah tak tengok kat YouTube, kita boleh dengarkan dekat Spotify. Kalau nak tengok kat YouTube, dan ada kat Spotify, dekat Google Podcast, ada dekat Apple Podcast. Basically apa benda yang podcast tu adalah kita kat situ. Ada, cari je, search je Podcast Tinker. Sebab kalau YouTube kan makan data kan. So kalau okay, so untuk orang yang pakai line dan free macam aku, unlimited macam aku, tak kisahlah pasal lebih data ke tak. Tak apa, macam dah boring. Dah boring lah. Dia dah jumpa mat. Dia nak jumpa mat sangat. Aku nak cari
Sebab dia ada juta-juta punya projek. Okay, so Okay. yes, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Keep on commenting on our post supaya kita ada topik-topik untuk kita. Sebenarnya kita buat setiap minggu ni masalah agak tu. Kita Tak ada topik. tak ada topik. Sebabnya aku tak nak kita sembang topik yang macam sangat serius sangat. Sebab Macam kita ni tak pandai. Okay, betul. Ha. Kita kena bagi guest Kita kena bagi gas. Tapi nak bagi gas tu kita tak ada duit. Kita kena tunggu apa punya royalty T-shirt dia untuk bayar. Aku nak beli basikal baru. Okay. Alright, thank you guys. Bye. Bye.